kita. Tapi sebelum tu Ustaz nak dengar 6 hukum mat sebelum ini yang sempat kita ulang kaji. Silakan. Yang pertama, mat asli. Yang kedua, mat lin. Yang ketiga, mat iwad. Yang keempat, arid li sukun. Yang kelima, mat badal. Yang keenam, mat wajib mutasil. Puan-puan tahu tak, kebanyakan hukum mat yang kita belajar setakat inilah ya, kebanyakannya puan-puan berlaku atas sebab kaedah penulisan. Itu sebab, perasan tak, setiap hukum mat yang Ustaz ajar pada tuan-tuan puan-puan, mesti ada formula, mesti ada kaedah, step by step untuk nak mengenal dia. Itu namanya berlaku mat tersebut atas sebab kaedah penulisan. Tapi nanti akan datang sampai mat yang ke-11, 12, 13, di situ nanti ada mat yang berlaku atas sebab makna ayat. Seperti contohnya mat faraq, mat tabriyah, mat ta'zim yang puan-puan akan ulang kaji satu hari nanti insya-Allah ya. Jadi sekarang ini mat yang ke-7 jatuhnya hari ini adalah mat jaiz munfasil. Sebut. Kan Ustaz dah cover, mat jaiz dia ada adik-beradik. Adik-beradiknya siapa? Mat wajib mutasil. Tapi mat wajib mutasil kita dah dengar minggu sudah kan? Jadi tak perlu saya ulang lagi. Cuma saya nak ingatkan, mak wajib mutasil ni abang kepada mak jaiz. Sebab dari segi berlakunya mak wajib itu, dia adalah satu kalimah. Sedangkan mak jaiz kejap lagi 2 kalimah. Jadi puan-puan, satu lagi harakat mak wajib lebih afdal, lebih aula dibaca dengan 5 harakat berbanding dengan mak jaiz. Ada pilihan boleh membaca 4 atau 5 harakat. Okey, tak apalah. Sekarang ni kita tumpukan kepada mak jaiz munfasil. Sekali lagi diulang sebutannya, mat jaiz munfasil. Jangan salah sebut. Dulu saya kena marah dengan tok guru saya. Saya sebut mat jaiz muttasil. Kena rotan puan-puan. Jadi rupa-rupanya tak boleh sebut mat jaiz muttasil. Kena sebut mat jaiz munfasil. Sebut. Kenapa kena sebut begitu? Sebab makna muttasil dengan munfasil berbeza. Kalau minggu sudah, mat wajib muttasil. Muttasil itu maknanya bercantum ataupun satu kalimah. Tapi kali ini, mat jaiz munfasil. Jadi mari saya tulis something dekat whiteboard supaya puan-puan lebih jelas. Dan mungkin ada contoh-contoh yang lain selain daripada dalam nota yang Ustaz bagi ni ya. Baik, sekarang ni kita dah sampai mat yang ke-7. Dan mudah-mudahan setiap para pelajar mengambil kesempatan ini mengulang kaji seberapa banyak mat yang kita boleh ulang kaji di sini ya. Okey. Baik, hari ini saya ambil satu mat dulu ya. Mat jaiz munfasil. Dan sekejap lagi saya yakin bila kita baca surah panjang, kemungkinan besar kita akan jumpa banyak mat jaiz munfasil. Jadi, macam biasa kita terjemahkan dahulu apa makna mat jaiz munfasil. Apa makna mat semua? Panjang, bacaan panjang. Jadi bila dengarlah mana-mana ustaz menyebut perkataan mat, maka dalam ingatan tuan-tuan, bacaannya mesti 2 harakat ke atas. Sama ada 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh atau 6 harakat. Bergantung kepada hukum mat yang kita jumpa dalam bacaan. Okey, bagus. Mat maknanya panjang. Jaiz, harus. Sudah ada dalam nota ustaz ya? Harus. Patutlah laju je jawabnya. Bagus. Alhamdulillah. Munfasil, berpisah. Ataupun dalam bahasa mudah, 2 kalimah. Sekali lagi diulang, apa makna munfasil? Berpisah, atau dalam bahasa mudahnya, 2 kalimah. Apa makna 2 kalimah? Sudah, 2 kiraan pula. Apalah 2 kiraan pun? 2 kalimah tu 2 perkataan. 2 perkataan. Puan-puan tahu tak apa makna kalimah? Gabungan? Beberapa huruf mujur ada yang ingat. Alhamdulillah. Itu sebab Ustaz suka soal jawab ramai-ramai. Biar puan-puan boleh jawab soalan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalimah ni maksudnya gabungan beberapa huruf. Jadi saat lagi nanti kita akan jumpa mat jaiz munfasil dalam 2 kalimah. Okey, perhatikan nota Ustaz ni ya. Pada nota yang kedua, tak silap Ustaz ni ya. Nota yang kedua. Dan kalau puan-puan perhatikan, dia punya huruf matnya berapa? 3. Apa dia je? Alif waw ya. Maknanya diguna semua huruf mat. Sama macam mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil minggu sudah pun diguna alif waw ya. Yang ni pun sama alif waw ya. Itu sebab Ustaz kata mat wajib mat jaiz ni adik-beradik. Ya, sebab penggunaan huruf matnya sama. Okey. Kemudian harakatnya macam mana? 4 atau 5 harakat sahaja ataupun 4 atau 5 harakat dan hanya berlaku ketika
wasal sahaja. Maknanya mad jaiz J tak boleh berlaku ketika wakaf. Dia kena sambung bacaan baru jadi mad jaiz munfasil. Okey, seterusnya perhatikan otak ustaz di sini, bagaimana cara nak kenal. Ini ustaz kata tadi, mad ini berlaku atas sebab kaedah penulisan. Jadi di sini saya sertakan step by step bagaimana untuk menjadi mad jaiz munfasil. Okey, Puan nampak tak macam mana nak baca saya punya formula ni? Mula-mula kita kena bahagikan kepada dua dulu. Ini cara mengenali ya. Bahagikan kepada dua. Macam mana bahagiannya? Kita kena letakkan kalimah satu sebelah kanan, kalimah dua sebelah kiri. Kenapa kalimah satu kanan, kalimah dua kiri? Sebab kita baca Quran kanan ke kiri. Puan-puan baca Quran kanan ke kiri ke? Kiri ke kanan? Betul lah itu. Siapa yang baca Quran, ustaz saya baca Quran kiri ke kanan, terbalik bacaan perempuan. Dia tak sah baca Quran perempuan, terbalik bacaan ya. Jadi kena baca Quran kanan ke kiri. Kalau tuan-tuan nak baca nombor ayat yang dalam bulatan berias tu ada nombor kan? Yang tu baru kiri ke kanan. Tapi kalau nak baca Quran kanan ke kiri. Jadi itu sebabnya sat lagi kena tulis macam ni. Kalimah satu kanan, kalimah dua kiri. Jadi macam mana step yang pertama? Cuba tengok ya nota ustaz. Okey, ikut ustaz. Dalam kalimah pertama terdapat huruf mad. Alif waw ya. Di atasnya tanda pemanjang. Ni step yang pertama. Dalam kalimah pertama ni mesti ada huruf mad lah. Salah satu huruf mad ni alif waw ya, tapi pastikan huruf mad tu ada tanda pemanjang macam ni. Selagi tak nampak tanda pemanjang, selagi tu tak layak jadi mad jaiz munfasil. Puan-puan kenal ini apa namanya? Tanda pemanjang. Dan untuk nak mengira harakat, puan-puan jangan ambil pembaris pergi letak pembaris kat sini pula. Tak payahlah tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Bila kita faham bahawa ini adalah mad jaiz, secara automatik harakatnya sudah ditentukan ulama sama ada 4 atau 5 harakat. Okey? Jadi sekali lagi diulang. Step yang pertama. Nampak tak nombor 1 saya tulis kat situ kan? Okey, step yang pertama. Dalam kalimah pertama terdapat huruf mad. Alif waw ya. Di atasnya tanda pemanjang. Dan jangan lupa tuan-tuan, huruf mad ada berapa saiz? Ada 2 saiz. Maknanya yang ni saiz besar tuan. Dia juga nanti dalam Quran ada saiz kecil seperti ini. Macam ni. Ada tahu? Jadi kat sini sama jugalah ceritanya. Dalam kalimah pertama terdapat huruf mad, tak kira lah besar ke kecil. Yang penting huruf madnya alif waw ya, di atasnya tanda pemanjang. Okey, step yang pertama. Okey ke ni? Alhamdulillah. Ustaz tak sebut laju-laju ni pasal apa? Kita kena fahamkan sungguh-sungguh apa dia mad jaiz munfasil, ikut step by step. Okey. Step yang kedua. Ikut ustaz ya, step yang kedua ya. Masih dalam kalimah pertama tau. Okey, step yang kedua. Sebelum huruf mad terdapat baris satu. Baris satu di mana? Nanti dulu. Sebelum nak jawab baris satu di atas tu, puan-puan kena jawab begini. Barisnya adalah bergantung kepada apa huruf madnya. Puan-puan jangan sebut baris atas tiba-tiba baris atas, kita tak tahu huruf madnya apa. Okey, jadi gini. Jadi dalam step yang kedua ni, sebelum huruf mad ni tuan, kena ada baris. Kena ada huruf yang berbaris. Okey, jadi nak tahu baris apa, tuan-tuan kena tengok. Kalau huruf madnya alif, maka sebelumnya baris satu di mana? Satu di atas. Baru jawab gitu. Kalau huruf madnya waw, sebelumnya baris satu di depan. Kalau ya, baris satu di bawah. Pandai. Inilah namanya step kedua. Step ke berapa? Kedua. Okey. Selesai dah dia step pertama dan kedua yang berlaku pada kalimah pertama ini. Okey. Seterusnya, settle kalimah satu. Kalimah yang kedua pula macam mana? Pada kalimah kedua, selepas huruf mad, mesti ada hamzah kotak. Tengok ni, selepas huruf mad, ini kalimah kedua tau. Kalimah pertama dah settle dah. Ada 2 je step dia. Kalimah kedua ni, step yang ketiga. Nampak ni, Ustaz berbual nombor 3. Selepas huruf mad, mesti ada apa tadi? Hamzah kotak.
Apa dia hamzah kotak ni? Ha? Hamzah kotak tu maksudnya hamzah terputus ataupun hamzah terpisah dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arabnya, bahasa tajwidnya hamzah kotak. Tak kisahlah hamzah apa pun ustaz, yang penting rupanya macam mana? Macam mana rupa hamzah kotak? Tak apalah, biar ustaz soal ustaz jawab. Jawapannya begini, tengok ni. Hamzah kotak rupanya sama ada begini ataupun begini ataupun yang begini balik. Biasanya tuan-tuan, hamzah kotak ini adalah gabungan antara hamzah dengan alif. Nampak tak? Dan nanti dalam Quran kita, hamzah kotak ni, kalau yang macam ni rupanya maybe dia baris satu di atas. Kalau yang ni rupanya mesti baris satu di bawah. Kalau yang ni mesti baris satu di depan. Jadi ketiga-tiga bentuk ni namanya apa? Hamzah kotak. Jadi nanti puan-puan tengoklah dalam Quran. Ada tak hamzah kotak ni? Kalau ada harapan jadi mad jaiz munfasil. Jangan jadi mad senyap puan-puan. Jadi mad, tak tahulah ustaz mad apa. Puan-puan kena ambil tahu. Pasal puan-puan, setiap hukum yang kita ambil tahu bacaannya, maknanya kita sudah berjaya membacanya dengan ilmu. Dan nanti bila baca Quran, pahalanya cukup berganda kepada kita yang membacanya. Okey, baik. Sudah berapa step di sini? 3 step. Tapi kena ingat, step yang ketiga ni ada tambahan sedikit. Puan-puan, sekali lagi diulang step yang ketiga ni tadi. Pada kalimah kedua, selepas huruf mad, mesti ada hamzah kotak. Hamzah kotak macam mana rupanya? Macam ni lah. Okey, sambung ayat ustaz. Atau hamzah biasa yang ada alif. Tu dia, yang ada alif macam mana rupanya ustaz? Hamzah biasa yang ada alif macam ni. Macam ni. Maknanya nanti dalam Quran, kebanyakannya kita akan jumpa lepas huruf mad hamzah ini. Hamzah kotak ni tadi. Tapi sekali-sekala, puan-puan akan jumpa hamzah biasa yang ada alif. Ini namanya hamzah apa? Hamzah biasa. Minggu sudah yang kita cerita dalam mak wajib, puan-puan datang ke tidak minggu sudah? Minggu sudah mak wajib mutasil. Siapa tak datang, dengar balik rakaman dalam YouTube. Jadi puan-puan, ini namanya hamzah biasa yang ada alif. Jadi keadaan macam ni juga digunakan dalam mad jaiz munfasil. Tapi jangan risau, antara hamzah kotak dengan hamzah biasa ni, hamzah kotak yang paling banyak selalu kita jumpa dalam Quran. Ya, sekali lagi saya tunjukkan contoh. Tapi jangan tidak tahu juga, rupa-rupanya sekali-sekala digunakan hamzah biasa yang ada alif. Okey, setakat ni sudah berapa step? 3 step. Step yang keempat yang terakhir, kalimah itu sebut diwasalkan. Maknanya tuan-tuan tidak boleh berhenti pada kalimah pertama. Tuan-tuan kena sambung dengan kalimah kedua. Tuan-tuan kena baca 2 perkataan. Baru jadi mad jaiz munfasil. Jadi, ada berapa step di sini? Ada 4 step. Kalau faham sungguh-sungguh, insya-Allah tak ada masalah untuk mengenal mad jaiz munfasil dalam Quran nanti. Insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, mari saya tunjukkan contoh. Contoh dalam Quran yang merujuk kepada penggunaan huruf mad alif dahulu ya. Contohnya kita tengok dalam nota ustaz lah, kita ambil contoh dalam nota ustaz. Ma anfaqu. Ma tengok ya. Ma anfaqu. Ma anfaqu. Tengok ni. Anfaqu. Okey, tuan-tuan. Persoalannya ustaz, kami ni orang awam, kami tak tahu mana kalimah satu, mana kalimah kedua. Dulu pernah saya tanya dengan arwah tok guru saya. Tok, macam mana nak bezakan kalimah satu, kalimah dua? Jadi, arwah tok guru saya pesan, dia kata, kamu tengok di mana ada hamzah kotak. Puan-puan perhatikan kalimah ini. Ada tak hamzah kotak kat situ? Ada. Kat mana? Anfaqu. Maka, puan-puan tandakan dulu kat sini. Gariskan, anfaqu, ini adalah kalimah kedua. Sebab, di mana bermulanya ada hamzah kotak, maka di situlah bermula kalimah kedua. Kalau dekat situ dah kalimah kedua, kalimah satu mana? Malah. Maka tuan-tuan, ini cara saya belajar dululah yang diajar oleh arwah tok guru saya. Maka puan-puan nampak berapa kalimah dekat situ? K1, K2. Faham tak ya? K itu kalimah lah. Kalimah satu, kalimah dua.
Bermakna cukup tak syarat untuk jadi mad jaiz munfasil? Cukup, tapi kena baca begini je. Ma anfaqu. Sebut. Jadi nampak tak ma ni kalimah pertama, anfaqu kalimah kedua. Mana Ustaz tahu kalimah pertama ma? Sebab kalau kita perhatikan dalam formula Ustaz ni, dalam kalimah yang pertama mesti ada huruf mad alif. Nampak huruf mad alif? Di atasnya tanda pemanjang. Sebelumnya baris satu di atas. Betul. Menepati syarat ini. Syarat yang ketiga, selepas huruf mad mesti ada hamzah kotak. Betul tak lepas huruf alif ada hamzah kotak? Maka sah jadi mad jaiz munfasil. Tapi tuan-tuan kena baca berapa kalimah? 2 kalimah. Tak boleh baca satu. Ustaz saya nak baca ma saja Ustaz. Tak boleh. Ustaz saya nak baca anfaqu saja. Ma saya tak nak baca. Pun tak boleh. Kena baca ma anfaqu. Sebut. Baru sempurna jadi mad jaiz munfasil. Tapi kena ingat, mad jaiz munfasil berlaku pada kalimah satu. Pada kalimah satu. Kalimah satu maksudnya dekat mana? Dekat ma ni lah. Jadi kita buat note kat sini ya. Perhatian ataupun perhatian, mad jaiz munfasil hanya berlaku pada kalimah satu. Tapi nak jadikan dia mad jaiz kena berapa kalimah je? Kena 2. Tak boleh satu je kalimah. Tapi hakikatnya rupa-rupanya yang kita baca 4-5 harakat dekat sini. Kalimah yang pertama. Okey. Dan saya nak tahu, apakah huruf mad yang digunakan kat sini? Alif. Pandai. Jangan pula, Ustaz huruf madnya mim. Bila pula mim jadi huruf mad? Huruf alif lah puan. Alif, waw atau ya. Okey. Contoh yang kedua, tengok dalam nota Ustaz pun ada. Perkataan amanu anfiku. Amanu anfiku. Saya tulis kat sini ya. Amanu kat sini ada tanda pemanjang. Amanu anfiku. Anfiku. Okey. Puan-puan perhatikan sini. Sama dalam nota Ustaz ni. Amanu anfiku. Sebut. Okey, cuba khabar kat Ustaz. Mana kalimah kedua? Mana puan tahu tu? Kalimah kedua. Mana puan tahu? Ada hamzah kotak. Jadi hamzah kotak tu dijadikan kayu pengukur kepada bermulanya kalimah kedua. Jadi puan-puan, ini yang saya belajar dululah. Sebab kita tak tahu apa makna, jadi tak payahlah belajar tafsir dan sebagainya buat masa ini. Puan-puan kena faham bila ada hamzah kotak kata tok guru saya, bermulalah kalimah kedua. Kalau dah ini kalimah kedua, kalimah pertama mana? Amanu. Pandai. Gariskan dekat sini. K1. Puan-puan belajar tajwid ni tak sama macam dengan ceramah tau. Belajar tajwid ni puan-puan kena rajin mencatat, menyalin nota-nota yang penting seperti ini. Walaupun puan-puan dah belajar dulu dengan ustaz, tapi maklumlah nota tu ada ke tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Jadi puan-puan kena catat macam ni, K1, K2. Jadi kalau dah ada K1, K2 ni, layak tak jadi mad jaiz munfasil? Tapi dengan syarat kena baca dua perkataan, 2 kalimah. Silakan. Sayu je bacaan tuan-tuan puan, Allahu Akbar ya. Biasa saya sayu tu tak apa, macam tak berapa confident bacaan. Tapi tak apalah, saya yakin puan-puan tahu nak membacanya nanti. Jadi balik rumah nanti kalau jumpalah kalimah seperti ini ataupun seumpama dengannya, maka bacaan kita kena baca dengan niat mad jaiz munfasil. Dan ingat, mad jaiz munfasil berlaku pada K1 ke K2? Apa K2? K1. Tapi nanti nak jadi mad jaiz kena ada K2. Tak boleh K1 saja. Faham ke tidak? K1, K2 puan-puan. K1 tu kalimah 1, K2 kalimah 2. Okey. Puan-puan, pada amanu anfiku tu siapa tahu apakah huruf mad yang digunanya? Inna lillah. Bila pula alif pula huruf waw lah puan-puan.
Nampak tak balik rumah dah salah sebut Allahu Akbar. Ini baru 2 contoh Ustaz bagi. Perempuan huruf matnya wow lah perempuan. Nampak? Perempuan tahu tak macam mana nak tahu huruf mat? Senang aja. Cari yang ada tanda pemanjang. Kan kat sini Ustaz khabar, huruf matnya ada tanda pemanjang. Kalau tak ada tanda pemanjang, maka dia bukan huruf mat. Sebenarnya dekat amanu ni, dekat nu tu, ada alif sebenarnya. Alif ni, dia ada tanda bulat puan. Ni ada tanda bulat. Jadi yang alif tanda bulat ni namanya alif apa? Alif ziyadah. Apa makna alif ziyadah? Alif tambahan. Yang mana dia ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Ya? Tapi kenapa dibubur juga kat situ Ustaz? Sebenarnya ulama nak tunjukkan kat sini maknanya kata jamak. Amanu ni merujuk kepada orang beriman. Puan-puan orang beriman dalam dunia ni seorang ke ramai? Ramai, takkan seorang dia beriman. Perempuan ramai orang yang beriman. Maka ulama tunjuklah alif ziyadah dekat tulisan ni. Tapi nanti bila kamu baca, kamu buang alif tu dalam bacaan kamu. Tak perlu bacalah. Jadi huruf matnya apa di sini puan? Wow, muqtamad. Jangan minggu ni wow, minggu depan alif pula puan. Jangan bertukar-tukar jawapan ya. Okey, seterusnya saya nak bagi contoh yang ketiga. Inni arakum. Tengok dalam nota ustaz tu. Inni arakum. Inni ni hamzah ni kena letak bawah. Kena letak di bawah macam ni ya. Inni arakum. Arakum. Inni arakum. Inni arakum. Macam ni. Okey, cuba ikut Ustaz. Inni arakum. Kalau nak lebih clear, adakah ini mat jaiz ke bukan? Perempuan buat seperti mana yang Ustaz buat contoh di atas tadi. Pertama kita cari mana kalimah kedua. Arakum. Sebab kat sini kami nampak hamzah kotak. Maka gariskan dulu K2. Maka kalau dah sini K2, yang sebelumnya tu K1 lah perempuan. Bagus. Gabungkan kedua-dua kalimah ini, jadilah dia mat jaiz mufassil. Inni arakum. Kenapa ada yang baca 2 pula? Kena baca 4, 5 lah perempuan, seperti mana yang diajar, yang ditetapkan oleh para ulama. Dan perempuan tahu tak apakah yang menyebabkan kalimah ini jadi mat jaiz? Kata ulama, selepas huruf matnya apa kat sini? Ya, ada hamzah kotak, maka sah dia mat jaiz munfasil. Jadi inilah contoh, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan selepas huruf mat mesti ada hamzah ni. Ni namanya hamzah kotak. Jadi perempuan, untuk ketiga-tiga contoh ni, apakah huruf mat bagi ma'anfaqu? Alif. Amanu anfiqu? Inni arakum? Pandai, alhamdulillah. Tapi contohnya bukan ini saja tau. Nanti dalam Quran banyak contoh lain kita akan jumpa ya. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan contoh yang ni. Saya nak tunjukkan contoh hamzah biasa yang ada alif. Hamzah biasa yang ada alif seperti ini contohnya. Macam mana contoh? Contoh yang paling senang, tuan-tuan ingat doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ni contohnya, tuan-tuan ingat doa ya. Rabbana atina. Selalu tak kita baca doa ni kan? Rupa-rupanya Rabbana atina tu mat jaiz mufasil. Tetapi digunakan selepas huruf matnya hamzah apa ni? Hamzah biasa yang ada alif. Okey, jadi kita bacalah. Rabbana atina. Boleh tak cover kat Ustaz? Mana kalimah kedua? Mana puan tahu atina tu kalimah kedua? Hamzah biasa yang ada alif. Kalau tadi kita rujuk hamzah kotak, tapi kali ini hamzah biasa yang ada alif. Maka atina itu adalah K2. Sebelumnya, ialah apa yang K1? Rabbana. Maka gabungan K1 dengan K2 menjadikan mereka ini mat jaiz munfasil. Maka bacalah 4-5.
Dan kena ingat, mak jaiz munfasil berlaku pada K1, iaitu Rabbana. Tengok saya baca. Andai katalah kita bawa 4 harakat. Rabbana atina. Masa saya belajar dulu, saya buat sepadan macam ni, puan. Saya buat sepadan. Macam ni. Lagi nampak dia 2 kalimah. Lagi nampak 2 kalimah. Nampak tak? Inilah mad jaiz mufasil yang sentiasa berlaku dalam Quran kita. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan puan-puan dapat membaca dan mengenalnya dalam bacaan nanti. Tetapi sebelum kita berpindah kepada perhatian di bawah ini, saya nak bagi tahu satu perkara. Rupa-rupanya nanti, sekiranya kalau kita nak wakaf, kita nak berhenti pada kalimah pertama ni, boleh tak kalau kita berhenti kat sini? Ma, amanu, inni dengan Rabbana. Boleh tak? Kalau terdesak boleh. Kalau terdesak, tak cukup nafas, dah habis oksigen, boleh berhenti. Tapi kata ulama, jika wakaf, puan-puan nampak tak statement ustaz kat situ kan? Jika wakaf pada kalimah pertama, maka dia jadi mad apa? Tak jadilah mad jaiz munfasil. Sebab mad jaiz munfasil dia kena baca 2 kalimah. Jadi kata ulama, perhatian di sini. Mana dah tahu tuan-tuan nak berhenti? Jika wakaf pada kalimah 1, maka jadi mad asli. Berapa harakat? Contohnya begini. Tadi kita baca ma'anfaqu. Ma tu mad apa? Lah, mak senyap pula. Mad jaiz munfasil. Perempuan ni kenapa lah, Allahu Akbar. Kalau tadi yang tak sampai seminit ustaz baca tadi. Ni, tadi kita baca ma'anfaqu. Mad apa? Mad jaiz munfasil. Jangan dok ingat mad lain. Sekarang ni perempuan tiba-tiba, ustaz, saya tak larang nak baca anfaqu, saya baca ma saja. Maka ulama pesan kamu baca begini. Ikutlah. Itu bukan mad jaiz, itu namanya mad asli. Ini yang ustaz khabar ni. Jadi perempuan, keadaan macam tu mungkin berlaku pada tuan-tuan perempuan ketika baca Quran di rumah. Sebab saya tak nampak tuan-tuan perempuan baca macam mana. Entah masa tu perempuan baca Quran lepas makan. Makan pula masa tu berselera 2-3 pinggan. Maka perut kita jadi ketat. Bila ketat perempuan, nafas kita pendek. Bila pendek, kemungkinan sampai rumah tu dah habis oksigen. Maka nak tak nak kita berhenti. Tapi kata ulama, berhenti kamu tadi, kamu kena baca dengan mad asli. Habis tu ustaz, kalau saya dah berhenti, saya nak buat apa? Kalau sudah berhenti di sini, biasanya ulama suruh kita akan ulang balik perkataan itu. Jangan diteruskan pada ayat berikutnya. Tuan-tuan kena ulang balik ma'anfaqu dan sambung ayat berikutnya. Ya? Jadi tuan-tuan perempuan, begitu juga dengan amanu. Sekali lagi saya baca. Amanu anfiqu. Mad apa ustaz baca? Mad jaiz munfasil kalau cukup nafas. Tiba-tiba tak cukup nafas. Amanu. Ikut? Berhenti pula kat sini. Mad apa? Mad asli. Ni ustaz khabar ni mad asli. Begitu juga dengan inni arakum. Kalau baca sambung, mad jaiz munfasil. Tapi kalau berhenti inni saja, cuba baca inni. Dua harakat. Mad apa? Asli. Begitu juga dengan Rabbana. Cuba berhenti Rabbana. Mad asli. Jangan pula Rabbana. 4 harakat pula perempuan. Tak boleh baca 4 harakat. Melainkan kalau perempuan sambung dengan ayat berikutnya, baru boleh baca 4-5 harakat. Setakat ni faham tak? Maknanya, kesimpulannya, mad jaiz berlaku mesti dalam berapa kalimah? 2 kalimah ataupun 2 perkataan. Tapi kalau mana dah tahu perempuan tak cukup nafas, perempuan nak berhenti pada kalimah pertama, boleh. Tapi tak boleh jadi mad jaiz, terus jadi mad asli sahaja. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila berhenti pada kalimah pertama, saat lagi bila perempuan nak ulang, perempuan kena ghostan balik ataupun ulang semula perkataan itu. Tidak boleh teruskan pada perkataan yang berikutnya. Inilah kaedah yang ulama ajar ketika membaca mad jaiz munfasil nanti dalam Quran. Okay, setakat ni okey tak? Alhamdulillah. Saya sentiasa berdoa lepas sembahyang. Doa saya apa perempuan? Ya Allah, senang je, simple. Ringkas je. Saya doa pasal Melayu perempuan. Tak ada masalah. Allah faham. Ya Allah, berilah kepahaman yang terbaik kepada semua para pelajarku
di saat mereka sedang menuntut ilmu. Habis cerita. Puan-puan, maknanya mudah-mudahan amin. Tu doa ustaz. Doa tuan-tuan puan-puan macam mana? Wallahu a'lam. Puan-puan doalah sendiri masing-masing. Saya yakin puan-puan mesti nak terbaik untuk diri sendiri kan? Puan-puan berdoa, ya Allah, terangkanlah hatiku ya Allah, berilah hidayah kepada diriku ya Allah di saat kami belajar Quran ya Allah. Jadi puan-puan mudah-mudahan Allah sentiasa terangkan hati kita ya. Baik, selesai cerita Mak Jaiz ni, tapi ada satu pesanan yang puan-puan kena ingat untuk Mak Jaiz Mufassir. Mak Jaiz Mufassir ni rupa-rupanya melibatkan kata seru, melibatkan kata seruan. Nampak tak dalam nota ustaz ni, setiap kata seruan sebut adalah Mak Jaiz Munfasil. Tak apa, mari saya buat note kat sini ya. Perhatian. Setiap kata seru ataupun seruan adalah Mad Jaiz Munfasil. Ustaz tulis M Mad Jaiz Munfasilah. Tak perlu Ustaz tulis lengkap lah. Mad Jaiz Munfasil. Okey. Soalnya kata seruan tu macam mana Ustaz contohnya? Puan-puan jangan risau. Bagi kita yang tak faham makna ataupun tak belajar bahasa Arab, jangan risau. Kata seruan ni kalimahnya itu je diulang-ulang banyak kali. Contohnya yang paling senang sekali kata seruan melibatkan kalimah ya ayyuha. Tapi sebelum tu Ustaz nak ingatkan di sini, setiap kata seruan adalah Mak Jaiz Munfasil. Kata ulama ditulis dalam satu kalimah tetapi dibaca dalam dua kalimah. Apa maknanya di sini? Okey, puan-puan, cuba ikut ayat ustaz dulu. Setiap kata seruan adalah Mak Jaiz Munfasil. Okey, contohnya sekali lagi saya tunjuk ya. Okey, baca statement yang kedua ni. Ditulis dalam satu kalimah tetapi dibaca dalam dua kalimah. Nak tak nak terimalah hakikatnya seperti mana yang ditunjukkan oleh tok-tok guru ya dalam bab ini. Jadi puan-puan, apakah contoh Mak Jaiz Munfasil? Okey, seperti mana yang saya kata tadi adalah kalimah ya ayyuha. Selalu tak jumpa ya ayyuha? Ya, tengok macam ni kan? Tulisannya ayyuha. Apa makna ya ayyuha? Ya ayyuha, wahai orang. Wahai orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya iblis, wahai iblis. Contohnya lah. Jadi puan-puan, kalimah ya ayyuhan ni banyak kali diulang-ulang dalam Quran. Puan-puan jangan risau. Puan-puan nampak tak ejaannya macam mana ni? Dan ini adalah namanya satu kalimah. Ini adalah satu kalimah. Tetapi kata tok guru saya, bila kamu baca sat lagi, kamu niatkan dia dua kalimah. Jadi asal tulisan macam mana? Ni puan-puan kena belajar dengan guru, dengan ustaz. Saya pernah belajar dengan arwah tok guru saya, rupa-rupanya asal tulisannya bukan begini. Ini tulisan yang setelah dikemaskinikan oleh para ulama, maka tulisan asalnya begini tuan. Tulisan asalnya begini. Ya ayyuha begini. Ni. Kalau tuan-tuan nampak tulisan asal begini, tuan-tuan nak kata mat apa ni? Lepas huruf mat, alif ada hamzah kotak. Nak kata mat apa? Mat Jaiz. Tapi ingat, ulama tak tunjuk begini dalam Quran. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada kita berhenti pada kalimah pertama. Kalau tadi, semua kalimah ni, ini bukan kata seruan. Maka kita boleh berhenti pada kalimah pertama. Untuk kata seruan, tuan-tuan kita semua dilarang berhenti. Kalau tuan degil tidak berhenti, bermakna ayat itu sudah terputus maknanya. Contohnya, Ustaz, saya nak berhenti. Ya. Wahai. Wahai siapa? Tergantung maknanya. Itu sebab untuk mengelakkan daripada kita berhenti pada kalimah pertama, maka ulama tulis yang seperti ini dalam Quran. Jadi puan-puan, mat apakah yang kita baca di sini? Mak Jaiz setelah kita melihat tulisan asalnya begini. Ini tulisan asal. Yang mungkin puan-puan kalau belajar dengan buku, puan-puan tak ditunjukkan nanti. Tapi kalau puan-puan belajar dengan guru, akan ditunjukkan. Inilah K2, ini adalah K1. Tapi ingat, dalam Quran nanti tulisan yang kanan ke yang kiri? Yang kiri ni. Okey, tak kisahlah. Puan-puan yang penting kita dah tahu, ya ayyuha ni adalah Mak Jaiz Munfasil ataupun kata seruan yang ditulis dalam satu kalimah tapi dibaca dalam
dua kalimah. Jadi sini saya tunjukkan ya, tulisan asal sebelum perempuan nampak tulisan yang ada dalam Quran pada waktu ini. Jadi mari sama-sama kita baca dengan mad jaiz munfasil. Ya ayyuha. Bagus. Jadi ya ayyuha, ya ni adalah mad jaiz munfasil. Bacalah 4 atau 5 harakat ya. Mad jaiz munfasil di sini lah. JM. Mad jaiz munfasil. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Tengok dalam mata ustaz. Ya Ibrahim, sama juga. Nanti dalam Quran puan-puan nampak ya Ibrahim macam ni. Ya Ibrahim. Ibrahim. Ini dia. Ini tulisan dalam Quran yang puan-puan nampak. Dan kalau orang tanya ni berapa kalimah, jawabnya 1 kalimah. Kalau orang tanya kat kita ni berapa kalimah, 1 kalimah. Sebab apa kita nampak dia bercantum-cantum. Macam ni kan. Bercantum. Tapi hakikatnya, ya Ibrahim ni adalah 2 kalimah. Tulisan asal macam mana? Mari saya tunjukkan. Tulisan asal ya Ibrahim, ya kalimah pertama. Ni sudah jadi K1. Ibrahim kalimah kedua. Ibrahim. Jadi kalau kita nampaklah begini dalam Quran nanti, K1, K2, tuan-tuan nak kata mat apa? Ya Ibrahim. Baca. Nak kata mat apa? Jaiz munfasil. Setelah kita nampak tulisan asal. Tapi kena ingat, dalam Quran tulisannya yang sebelah kiri. Sebab apa tulisannya sebelah kiri? Sebab nak mengelakkan daripada kita berhenti pada kalimah pertama. Jadi rupa-rupanya untuk kata seruan, saya buat note sikit sini ya. Perhatian. Untuk kata seruan, kita dilarang berhenti pada kalimah 1. Dia tak sama macam contoh yang lain tadi tu, yang mula-mula. Yang ni kita boleh berhenti, tak ada masalah. Dia ni bukan kata seruan. Tapi untuk kata seruan, kita dilarang berhenti pada kalimah 1. Itu sebab untuk mengelakkan berhenti, kalimah 1 ulama tulis dalam 1 kalimah macam ni. Tapi hakikatnya dia dua kalimah. Okey, jadi puan-puan, alhamdulillah siapa yang datang hari ini untung. Pasal apa? Setidaknya dia tahu bagaimana bentuk asal tulisan ya ayuha yang kita nampak selama ini dalam Quran. Okey, ustaz takkan ya ayuha je, tak ada contoh lain lagi. Ada lagi 2 contoh di situ. Tengok nota ustaz. Contoh yang ketiga, haula'i. Haula'i. Okey, saya tulis kat sini. Dalam Quran, apa nampak haula'i macam ni. Haula'i. Ni dalam Quran macam ni. Tapi asal tulisannya bukan begini. Asal tulisannya begini. Ula. U tu macam ni. La'i sama. Ini asal tulisan. Kalau puan-puan nampak beginilah asal tulisannya, confirm kita akan kata mad jaiz munfasil. Mana tahu? U ni dah jadi K2. La ni K1. Kalau dah ada 2 kalimah ni, maknanya apakah mad di situ? Mad jaiz munfasil. Dan kat sini ditunjukkan ada hamzah qata'. Tapi kena ingat, dalam Quran nanti dia tak akan tunjukkan hamzah qata', dia tunjukkan hamzah biasa kat sini, bertenggek di atas waw. Tapi hakikatnya ha'u ni adalah 2 kalimah macam ni. Dan la ini mad apa pula? Mad apa la'i? Mad senyap pula. Mad minggu sudah. Mak wajib muttasil. Allahu akbar. Mujurlah ustaz ni penyabar orangnya. Alhamdulillah. Kalau saya tak sabar dah lama, saya ambil rotan saya. Allahu akbar. Tak apalah puan-puan. Kesian puan-puan. Kalau saya pegang rotan nanti ada yang tak datang minggu depan pula. Jadi apa pun sekarang ni, puan-puan nampak tak? Itulah gunanya kita berguru. Kalau puan-puan belajar dengan buku, buku tak cerita ni semua. Buku dia hanya bagi contoh selalu macam ni je. Kita pun dah garu kepala. Minggu sudah, ustaz kata kalau 1 kalimah mak wajib. Kenapa tiba-tiba 1 kalimah mad jaiz pula? Rupa-rupanya tulisan asalnya 2 kalimah. Cuma untuk mengelakkan daripada kita berhenti pada kalimah pertama, maka ulama telah menggabungkan tulisannya jadi 1 kalimah begini. Tapi asal usulnya berapa kalimah? Semua 2 kalimah. Okey, satu lagi last. Satu lagi contoh.
Ha antum. Ha antum. Apa nampak ha antum? Ha antum. Ha antum. Ha ni. Asalnya macam mana? Ha antum. Ini asalnya. Kalau kita tahu ni tulisan asal, confirm kita akan katakan mad jaiz munfasil. Ini K2, ini K1. Dan di sini berpisahlah dia, jadi mad jaiz munfasil. Tapi ingat, tulisan yang puan-puan nampak nanti dalam Quran adalah yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ya. Jadi tuan-tuan puan, mari kita baca contoh yang di bawah tu. Ha antum. Kalau puan-puan nampak tulisan macam ni kan, yang sebelah kiri ni, puan-puan ada rasa nak berhenti tak? Ha tu. Tak rasa nak berhenti kan sebab kita tengok, satu kalimah takkan saya nak berhenti Ustaz. Betul, itu sebab ulama tulis yang begini dalam Quran supaya mengelakkan daripada berhenti. Tapi kalau yang macam ni tadi, ma'anfaqu amanu anfiqu inni arakum, maka puan-puan boleh berhenti pada kalimah pertama. Dia tidak melibatkan kata seru. Maknanya tidak terputus. Tapi kalau sana, kalau puan-puan berhenti, Ustaz saya degil, saya nak berhenti. Ha. Apa makna ha? Wahai juga. Ha tu maknanya wahai juga. Jadi puan-puan, kalau puan-puan berhenti wahai saja, tergantunglah maknanya wahai apa. Jadi puan-puan, itu sebab untuk menjaga kesucian makna ayat Quran, ulama tulis dalam satu kalimah, tetapi dibaca dalam dua kalimah. Hanya untuk kata seruan yang melibatkan mad jaiz munfasil saja. Dan kata seruannya, kalimahnya lebih kurang begitu, diulang-ulang banyak kali dalam Quran. Ya. Okey, selesailah perbincangan mad jaiz munfasil. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan kepahaman pada tuan-tuan. Dan saya doakan sangat-sangat kepahaman yang puan-puan dapat ni biarlah lama, biar berkekalan sampai ke akhir hayat kita. Maknanya kalau 5 tahun akan datang, puan-puan belajar mad jaiz, ini jugalah ceritanya, sama je puan-puan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi minggu depan jangan tak hadir kelas Ustaz. Minggu depan kita akan teruskan perjuangan pembacaan Quran kita dengan mengulang kaji terlebih dahulu maksilah qasirah bersama dengan maksilah tawilah minggu hadapan. Okey, untuk seterusnya mari kita uji kepahaman kita dengan mad jaiz munfasil pada surah bacaan Quran kita. Silakan. Surah apa? Surah? Hari ni jilid 4 ke? Masya Allah, saya tak bawa pula jilid 4. Oh, hari ni dah habis jilid 4. Dah jilid 3. Oh, dah habis. Itulah dia. Tak ada pelajar mengingatkan Ustaz. Allahu Akbar. Saya ni pelupa perempuan, minta maaf. Tak apa. Ya, ada. Saya pegang. Saya pinjam dulu sekejap. Lain kali, perempuan, tolong ingatkan kepada para pelajar. Mungkin ada yang tak berapa ingat tentang hari ini sebenarnya dah jilid yang keempat. Saya ni dah banyak kelas. Minta maaf tak dan saya nak ingatkan jilid yang keempat, ya. Okey, tak apalah, siapa yang ada, siapa yang tak bawa tu kongsi dululah dengan kawan sebelah. Rupa-rupanya kita dah masuk jilid 4, ya. Bermakna kita dah masuk juzuk ke-10, betul? Juzuk yang ke-10. Masya-Allah, hebat perempuan. Dah baca Quran dengan ustaz sampai hampir 10 juzuk sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita mulakan dengan bacaan surah Al-Anfal. Ayat berapa? Ayat 41, okey, buku warna hijau, ya. Jadi start pada minggu ni dan sampailah habis buku ni, kita akan gunakan jilid yang keempat buku warna hijau, ya. Buku hijau ni ada dua tau. Satu hijau yang gelap, satu hijau yang cerah macam ni. Jadi puan-puan jangan bawa hijau gelap. Hijau gelap tu jilid 10. Yang ni jilid yang keempat, ya. Start pada minggu ini insya-Allah. Okey, ready? Sama-sama kita baca surah Al-Anfal dan perhatikan dalam surah ini, insya-Allah saya yakin puan-puan akan jumpa mad jaiz munfasil pada bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ
Ayat 41 ya, bukan ayat 1 tau. Ayat 41. Surah Al-Anfal. Okey, puan-puan perhatikan kembali ayat tadi. Cuba ulang ikut Ustaz. Wa'lamu annama. Nampak tak? Pada kalimah pertama, huruf matnya apa? Wow. Selepas itu ada hamzah kotak pada kalimah kedua. Maka mat apa yang dibaca tadi? Mat jaiz mufasil. Confirm mat jaiz mufasil. Maka harakat pilihan kita ulama bagi 4 atau 5 harakat. Okay. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. Jumpa tak lagi mat jaiz? Kenapa tak ada? Sebab tak ada huruf mat yang ada tanda pemanjang. Ingat balik, step di whiteboard, step pertama nak jadi mat jaiz, carilah huruf mat yang ada tanda pemanjang. Selagi tak jumpa, maka tak adalah mat jaiz. Jadi pada ayat berikutnya tadi ada ke jumpa? Tak ada, maka tak adalah mat jaiz mufasil. Habis cerita. Gostan balik. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. Pun tak ada mat jaiz pasal kami tak jumpa huruf mat yang ada tanda pemanjang. Gostan balik. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina. Baru jumpa huruf mat yang ada tanda pemanjang kat mana? Ma anzalna. Ikut. Dulu arwah tok guru saya pesan, dia kata kalau kamu nampak kalimah ini ada huruf mat alif kat situ kan? Di atasnya tanda pemanjang, betul. Selepas huruf mat alif, huruf apa? Hamzah kotak. Maka sahlah jadi mat apa? Mat jaiz munfasil. Jadi nak baca macam mana? Ma anzalna. Sebut. Dulu pernah berlaku, ada pelajar tak tahu nak tulis daripada mana ke mana. Itu sebabnya saya buat K1, K2 supaya puan-puan dapat cam yang mana kalimah satu, kalimah kedua. Okey, cuba saya uji yang ni tadi. Untuk wama anzalna, mana kalimah kedua? Sebab kita nampak ada hamzah kotak. Biasanya kalau ada hamzah kotak, bermulalah kalimah kedua. Bermakna sebelum anzalna, ma itu kalimah satu. Jadi kalau puan-puan rajin, kalau rajin lah, ma tu K1, anzalna K2. Maka gabungan K1 dengan K2 jadi mat jaiz munfasil. Pandai. Okey, gostan balik. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Harap-harap cukuplah oksigen perempuan. Pasal apa kalau tak cukup oksigen perempuan susah kita nak berhenti kat tengah-tengah ya. Sebab apa kita dah ulang pada wama anzalna tadi ya. Jadi ayat berikutnya tak ada lagi dah mat jaiz mufasil. Sambung.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى Ada ke mat jaiz? Tak ada, sebab kami tak nampak pun huruf mat yang ada tanda pemanjang. Teruskan, ghostan sikit. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Berhenti. Harap-harap cukup juga nafas perempuan ya. Okey dah. Bila kita berhenti, ada tanda wakaf. Contohnya ada jim kecil, nampak tak? Perempuan tu namanya wakaf jaiz. Maka dalam hal ini, perempuan tak payah ghostan. Terus aja pada ayat berikutnya. Tapi kena ingat, pada ayat berikutnya di hujung tu ada simbol lam alif. Maka kalau boleh sedaya upaya jangan berhenti. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا. Stop kat situ ya. Bagus, alhamdulillah. Pun tidak ada mat jaiz mufasil pada ayat ini baca. Ghostan balik. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinah. Bayinat pula. Bayinah. Puan-puan tahu tak? Bila kita wakaf, huruf ta di hujung tu kena tukar jadi ha. Ta ini, yang puan-puan nampak macam kepala zirapah tu ada titik dua, namanya ta apa? Kan Ustaz dah khabar hari tu kan dalam kelas, tak silap saya lah. Puan-puan, ini namanya ta marbutah. Maksudnya apa? Ta yang tertutup. Ta yang tertutup. Marbutah itu tertutup. Jadi dalam Quran ada dua bentuk ta marbutah. Satu bentuk begini, kepala zirapah ada titik dua. Satu lagi bulat, titik dua. Pasal tak dalam Quran ada begitu? Jadi kata ulama, kaedah bacaannya begini. Bila kamu baca wasal, kamu kekalkan bunyi ta. Kamu kekalkan bunyi ta. Tapi bila wakaf, kamu tukar jadi ha simpul. Ha simpul. Contohnya, al-bayyinah. Alhamdulillah. Jadi perempuan kena tukar jadi ha dhamir, maksudnya tak boleh baca bayinat. Kena baca dengan ha simple di situ ya. Alhamdulillah. Cuba kita ulang balik ayat tadi. Ambil daripada liyah lika. Dengar ya. Liyahlika man halaka an bayinah. Okey, berhenti kat situ. Sambung sebelah. Wa yahya man hayya an bayyinah. Sama juga macam tadi, an bayyinah tukar pada ha dhamir. Tapi kalau puan-puan baca sambung, maka kekalkan bunyi ta pada dia ya. Ini hanya berlaku pada sebutan ta marbutah sahaja. Wa innallaha lasami'un alim. Ada ke lagi mat jaiz? Tak ada, sebab kami tak jumpa huruf mat yang ada tanda pemanjang. Sambung. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا.
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. Ghostan balik, berhenti pada fil amr. لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. Salam. Pernah saya dengar jemaah baca salam, lam tu panjang pula. Sedangkan di kat situ tidak ada huruf mat. Betul tak? Tak ada huruf mat apa-apa, alif, tak ada waw, tak ada ya pun tak ada. Maka bacalah dengan pendek ya. Innahu alimun bidhatis sudur. Okey, teruskan ayat berikutnya. Mungkin ada lagi mak jaiz mufasil. Wa idh yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila. Siapa boleh tunjukkan bacaan mat jaiz munfasil? Pandai. Kalau ustaz baca fi saja, saya baca fi, boleh kan? Boleh, tapi tak jadi mat jaiz. Mat apa yang ustaz baca? Jadi nak jadi mat jaiz kena baca berapa kalimah? 2 kalimah. Sekali lagi dia ulang, fi a'yunikum. Maknanya kan perempuan, nak jadikan mat jaiz, dia kena ada kalimah pertama yang ada huruf mat, kalimah kedua kena ada hamzah qata'. Baru jadi mat jaiz mufasil ya. Okey, sambung. Wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amra. Macam ada je lagi mat jaiz munfasil. Fi a'yunihim. Maknanya nanti kalau perempuan nak uji anak cucu di rumah, selain daripada kita baca contoh tak macam mula-mula tadi Ustaz tunjuk, yang second pun ni pun kita boleh lakukan pada anak cucu kita, di mana kita minta dia tunjukkan bacaan mat jaiz munfasil pada pada ayat tadi, maka dia kena baca fi a'yunihim. Sebut baru betul jadi mat jaiz munfasil. Tapi kalau anak cucu baca sekadar fi saja, itu hanya mat asli. Memanglah boleh, tapi mat asli lah. Jadinya tak jadi mat jaiz munfasil ya. Okey, baik. Ghostan balik. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ada lagi tak mat jaiz? Tak ada, sebab tidak ada huruf mat yang ada tanda pemanjang. Selagi tak jumpa huruf tu, maka perpanjanganlah khabar mat jaiz. Sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah idza laqitum fi'ah. Macam tadi juga ceritanya, macam ambayinah di atas tadi yang kita baca ya, di mana fi'ah ni kan di ujung tu ta marbutah, ta yang tertutup maksudnya, maka bila berhenti tukar jadi ha. Okey, kembali kepada mat jaiz.
Bukankah pada di awal ayat tadi ada ya ayuha? Maka dia termasuk dalam kata seruan. Kata seruan ditulis dalam satu kalimah tapi dibaca dalam dua kalimah. Ikut ayat Ustaz. Mudah-mudahan puan-puan faham. Jadi, kenapa ditulis satu kalimah macam ni? Supaya mengelakkan jangan kita berhenti pada ya. Jadi nak tak nak, bila ditulis satu kalimah, puan-puan kena baca ya ayyuhalladzina amanu sampai habis. Tuan-tuan tak ada pilihan untuk nak berhenti. Dan untuk supaya dapat menjaga makna ayat itu. Jadi ya ayyuhan ni mat apa? Mat jaiz munfasil. Lagi satu ada tak? Bacalah elok-elok. Amanu idza sebut. Siapa yang baca amanu saja ataupun dia tulis amanu saja tanpa menulis idza, tak betul jawapan perempuan. Tidak sempurna jawapan perempuan ya. Okey, bagus. Maknanya dalam ayat ni ada berapakah mat jaiz? Ada dua. Yang pertama tu lebih kepada kata seruan, tapi yang kedua tu adalah perkataan yang biasa kita jumpa dalam Quran, maka jelas dua-duanya mat jaiz munfasil. Okey, gostan balik. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bagus. Ada lagi tak mak jaiz? Tak ada. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. Cuba ulang perkataan وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Bukankah wasbiru tu ada huruf mad waw? Di atasnya tanda pemanjang. Layak ke dijadikan mad jaiz munfasil? Tak layak. Pasal apa? Kami hanya baca satu perkataan. Wasbiru. Ustaz tak baca innallaha ma'as sabirin. Betul? Maka ingat, kalau sekadar satu kalimah macam tadi, maka mad yang kita baca bukan mad jaiz. Itu namanya mad asli. Mad apa puan? Ustaz, dalam buku ni ditulis nombor 18, Ustaz macam mana? Bukan nombor 16. Ya, puan-puan kena faham. Itulah belajar, kena berguru. Dia tulis nombor 18 ni pasal dia ingat, Ustaz tu ingat kita baca sambung. Sedangkan kita sudah meraihkan wakaf di situ. Maka, berlaku tak mad jaiz munfasil pada wasbiru kalau berhenti? Tidak berlaku. Tapi kalau sambung, contohnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Barulah jadi mad jaiz munfasil. Sebab puan-puan sudah membaca dua kalimah. Wasbiru innallah. Sudah jadi dua kalimah. Ya, pandai. Sambung. Jadi puan-puan, nak jadikan dia mad jaiz ataupun tidak adalah atas sebab kita yang membaca. Ya, kalimah tadi lah. Sambung. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا. Berhenti. وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Perhatikan kalimah ri'a. Puan-puan, selepas huruf mad alif tu kan, puan-puan nampak hamzah biasa aja kat situ.
Adakah layak jadi mat jaiz? Ini mat apa? Ya, mat minggu sudah, mat wajib muttasil. Dan kalau perempuan nak mudah ingatkan perempuan, dalam Quran ni, ustaz ni dibubur nombor. Nombor 17 tu mat wajib, nombor 18 mat jaiz. Tapi ingat, pada Quran ni sahaja yang ada nombor. Quran lain tak ada nombor. Jadi nombor ni tak boleh dihafal oleh perempuan, ya. Tapi boleh dijadikan rujukan sementara perempuan nak ingat balik apakah mat di situ. Jadi, confirm, ri'a ni adalah mat wajib muttasil. Wallahu bima ya'maluna muhit. Bagus, sambung lagi. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Berhenti. Sambung lagi. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarud lakum. Bagus. Sambung lagi. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي terlajak pula ustaz berhenti ini aja kat situ perempuan ni. Allahu akbar. Tak apa, anak murid lebih nafas panjang daripada cikgu. Alhamdulillah. Boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi ustaz, kalau saya nak berhenti awal boleh tak? Ala aqibai. Boleh, tak ada masalah. Kalau perempuan nak berhenti kat situ. Tapi kena ingat, bila berhenti pada ala aqibai, perempuan kena niat dengan matlin. Mat apa puan? Matlin. Ingat matlin dah habis belajar ataupun dah habis ulang kaji kita, ya. Mudah-mudahan dapat ingat balik lah. Okey, tak apa. Dah berhenti tadi waqala inni. Gostan balik pada waqala inni. Waqala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Cukup cakap itu aja perempuan. Cuba tengok balik ayat di atas, baris yang ke-1, 2, 3, baris yang ketiga. Nampak tak? Falamma tara. Okey, saya bacakan. Tara ati. Sebut ikut. Okey, nak tahu ni mak wajib ke mak jaiz? Okey, perempuan perhatikan. Selepas huruf mat. Huruf matnya apa? Alif. Okey, perempuan kena kenal huruf mat. Huruf matnya alif. Okey, lepas huruf mat hamzah apa? Hamzah biasa, maka confirm mat wajib muttasil. Mat yang minggu sudah ustaz ajar, ya. Sebab tadi dalam perbincangan mat jaiz tak banyak digunakan hamzah biasa, tetapi kalau nak guna hamzah biasa juga pastikan dia ada alif. Sedangkan dekat sini tak ada alif pun perempuan, ya. Yang ada taraati lepas hamzah biasa tu huruf ta. Ta tu bukan huruf alif. Maka ni confirm mat wajib muttasil. Okey. Tengok baris di bawahnya pula. Bari'un. Lepas huruf matnya apa? Ya, bagus. Ada apa? Hamzah biasa. Maka mat apa? Wajib muttasil. Pandai. Bagaimana yang ni pula di bawahnya tu? Inni ara. Lepas huruf matnya apa? Huruf matnya apa? Ya, ustaz dengar hamzah qatar. Bila pula hamzah qatar jadi huruf mat? Huruf matnya ya. Okey, perempuan jawab satu-satu perempuan, ya. Lepas huruf mat ya, hamzah apa? Maka inilah mat jaiz munfasil. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah bagi ilmu, kefahaman pada kita hari ini perempuan, ya. Jadi nak bezakan mat wajib, mat jaiz secara basicnya penggunaan hamzah biasa dan hamzah qatar. Jadi mat jaiz dia akan sentiasa banyak guna hamzah qatar,
Tetapi mak wajib tak akan guna, mak wajib pula akan sentiasa guna hamzah biasa. Ya, dia tak akan guna hamzah kotak. Okey, kemudian perkataan kita kosan balik. Inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah. Tunjukkan saya lagi sekali mad jaiz munfasil. Akhafu, pandai. Ustaz, kalau saya tulis inni boleh tak Ustaz? Kalau saya tanda paper, tak apalah, saya bagi halal. Tak boleh. Sebab apa puan-puan tunjukkan ada hamzah kotak dekat situ. Tapi kalau puan-puan, Ustaz saya tulis ini saja, maka Ustaz bubuh telinga kat situ. Telinga tu maknanya tanda tanya, kenapa tak bubuh hamzah kotak? Sedangkan nak jadi mad jaiz kena ada hamzah kotak. Wallahu syadidul iqab. Bagus. Sambung lagi ayat 49. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم bukankah kalimah haulai sebut sama macam dekat whiteboard yang Ustaz tulis. Tadi Ustaz khabar haula ni adalah kata seruan. Maka hau tu mad apa? Mad jaiz munfasil. Tapi kena ingat, jangan lupa pada lai, itu juga ada hukum mad, namanya mad wajib muttasil. Oh, jadi rupa-rupanya kalimah haulai tadi ada berapa mad? Ada dua. Satu mad jaiz, satu mad wajib. Tapi harakatnya boleh diseragamkan sama ada 4 harakat ataupun 5 harakat padanya, ya. Jadi kita ulang perkataan haulai dinuhum. Bagus. Rezeki perempuan dapat jumpa kata seruan haulai seperti mana yang Ustaz tulis di whiteboard. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sambung ayat berikutnya. وَلَوْ تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة Saya nampak macam ada mad jaiz. Tunjukkan bacaannya. Taraid yatawaffa. Cukup. Ataupun taraid pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting berapa kalimah? 2 kalimah. Dan puan-puan nampak tak pada kalimah pertama ada huruf mad? Apakah huruf madnya pada tara? Ya ke alif? Huruf alif dah puan-puan. Puan-puan selalu keliru. Puan-puan, huruf madnya alif. Bukannya ya. Al-kisahnya, alif yang puan-puan nampak tu disebut oleh ulama namanya alif maksurah. Iaitu alif yang tak ada rumah. Dia suka menumpang pada huruf-huruf mad. Maka kata ulama, kalau dah huruf tu menumpang, maka
kita kena utamakan huruf yang menumpang sebagai huruf yang kita baca. Jadi kalau ditanya, tara itu huruf matnya bukan ya tau, tetapi huruf alif. Alif kecil. Tak reti sebut alif maksurah, sebut je alif kecil. Habis cerita. Jadi puan-puan sekali lagi diulang, huruf matnya apa? Alif kecil. Selepas huruf mat alif, ada huruf apa? Hamzah qata'. Sahlah dia mad jaiz munfasil. Tetapi berbeza dengan perkataan di bawah. Al-malaikah. Selepas huruf matnya apa? Alif kecil juga. Selepasnya huruf apa tu? Hamzah biasa. Maka mat minggu sudah. Mat wajib mutasil. Mat minggu sudah. Mat wajib mutasil. Perempuan tak ada mat lain usah cerita minggu sudah. Ya. Alhamdulillah. Setakat ni dah nampak dah beza. Mat wajib dengan mat jaiz. Mudah-mudahan. Sambung ayat tadi. Gostan balik. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Kok tadi jangan alang-alang bunyi. Kadang-kadang saya dengar pelajar baca hariq. Sikit je bunyi perempuan. Baik tak payah bunyi lah perempuan. Dia kena bunyi hariq. Sebut. Bukankah huruf qaf tu huruf qalqalah? Dan qaf itu bersifat tebal. Maka bunyinya kena tebal lah bunyinya. Ataupun bunyinya kena kuat. Dan qalqalah yang kita baca itu adalah qalqalah kubra. Pandai. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Alhamdulillah. Ada lagi tak mat jaiz? Tak ada. Sebab tak ada huruf mat. Yang ada tanda pemanjang. Jadi kalau anak cucu, kadang-kadang anak cucu kita di rumah ni banyak soal jawab. Mak, kenapa tak ada pula mat jaiz? Sebab kamu tak jumpa huruf mat yang ada tanda pemanjang. Habis cerita. Kenapa tak ada huruf mat tak ada pemanjang? Kamu pergi belajar lah banyak soal kamu ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang anak cucu ni banyak soal belajarnya tidak. Suruh dia boleh pergi belajar. Cari ustaz, cari ustazah. Ya. Okey, sambung sikit lagi. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. Siapa ingat, ni mat lain lah, tak ada kena-mengena dengan mat jaiz tadi. Siapa ingat perkataan kaum tadi, mat apa? Mat lin, mat lembut. Ya, pasal apa? Kami nampak waw tu bertanda mati. Dalam Quran, tidak ada mat yang menunjukkan tanda mati pada huruf matnya, melainkan mat lin sahaja. Pergi tanyalah dengan mana-mana ustaz belajar Quran, itulah hakikat mat lin yang ada dalam Quran. Kenapa dia tunjukkan mati pada waw dia? Sebab dia nak tunjukkan sifat lin yang ada pada huruf waw dan juga ya dalam Quran.
Bila dia ada sifat lin, cukup syarat, maka lengkaplah dia jadi mad lin pada bacaan. Dan Ustaz nak ingatkan, mad lin boleh dibaca berapa harakat? 2, 4 atau 6 harakat. Okey, sikit lagi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Baik, walaupun kita tidak baca sampai 1 juzuk, walaupun tidak baca sampai 2-3 juzuk, tetapi tuan-tuan, baca ayat yang sikit tadi, puan-puan jumpa tak mak jaiz mufasil? Itu yang paling mustahak. Maknanya mak jaiz ni puan-puan banyak dalam Quran kan? Jadi nak cari lagi mak jaiz, saya persilakan tuan-tuan bacalah Quran sendiri di rumah dan carilah, tandalah sendiri di rumah, dan kalau ada kemusykilan, boleh tanya dengan ustaz bila-bila masa. Kalau perempuan tak reti, misalnya perempuan hantar voice message dengan ustaz tu, voice tu, suara perempuan tanya, ustaz saya tak reti nak baca kalimah ni, ustaz tolong bacakan, nanti saya bacakan, insya-Allah ya. Terima kasih banyak-banyak, teruskan perjuangan kita belajar Quran sampai ke akhir hayat kita, dan jumpa minggu depan untuk kita sama-sama ulang kaji pula hukum maksilah qasirah dan juga maksilah tawilah, insya-Allah. Mari kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.